Kan mengajar tu betul-betul bagi tolong kita bawah lagi sini lagi sini lagi pun wallahi tak apa kita tak mau. Oh, buka. Apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin. Amin. Kata Musannif rahmatullah alaih, ketahui olehmu hai segala mukallaf yang aqil baligh, bahawasanya adalah rukun syahadah itu 4. InsyaAllah kita nak sambung ni penjelasan nak diberi oleh pengarang kita berkenaan apa yang kita nak faham pada la ilaha illallah, yang dasarnya disebut kita ambil faham daripada la ilaha illallah ni, kita mesti kena kenal Allah Ta'ala. Allah sajalah ilah, dan bila kata Allah Ta'ala ni ilah, bila sebut Allah tu nama dia, tentulah bila sebut Allah ni ilah, ilah tu sifat dia. Itulah warning angkul lima siwahu, dan fakir kullu ma'adahu ilaih. Itu sifat dia. Bila ada nama sifat, tentu sabit ada zat dia. Itu sekali lalu dengan apa kita bicara lepas. Jadi dia nak ambil dengan apa yang sepatutnya kita kena faham tu, dengan kata dia, kita kalau balik berakal ni wajib kena tahu dan kena faham rukun syahadah. Bila sebut rukun maksudnya tak ada perkara ni, tak ada lah syahadah, tak sah lah Islam, tak sah lah iman kita. A'udzubillah. Maksudnya syahadah tu walaupun diungkapkan, tak jadi syahadah, pasal juzuk syahadah tu tak ada. Tarif disebut oleh ulama, rukun ni ialah ma yalzamu min adamihi adami syai'. Ma yalzamu min adami syai'. Sesuatu yang kalau tanpa dia tak adalah perkara yang kita duk bicara. Jadi atau kita bicara Islam, iman ni, nak mengucap kalimah syahadah, bila kata rukun ni tak ada dia, tak adalah benda yang kita duk bicara tu. Kalau rukun solat, tak ada Fatihah, tak adalah solat. Tak ada sujud, tak adalah solat. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujudul hukmi. Taklah lazim, tak semestinya bila ada rukun mesti ada perkara yang dibicarakan tu. Pasal apa? Pasal bila ada rukun kena ada pula syarat.
semua perkara yang kita dia buat khasnya atas nama ibadah, atas nama penzahiran diri kita ke Allah Ta'ala sebagai hamba ni, dia mesti ada rukun syarat. Istilah kita pun zaman ni apa sikit pun semua mesti ada term condition. Mesti ada mesti TNC tu kan? Terma dan syarat mesti ada. Nak sembahyang Jumaat pun ada term syarat, PKP pun ada term syarat. Takkan syahadah tak ada term dan syarat dia. Dan term syarat kita ni dibuat oleh pakar ulama. Tapi kalau kita term syarat kita belum tentu dibuat oleh pakar. Begitu. Tambah atas ini mengundangkan COVID ni, kadang bukan orang pakar. Kasarlah sikit ayat tu, kan marah dia meh. Pasal kita dah tengok keputusan yang dibuat tu menunjukkan belum ada kepakaran. Kasarlah ayat tu pun, tak mahu sebutlah tu. Marah orang. Boleh je sebut, tak manfaat pun kadang kan. Kena jumpa orang ni sendiri, belasah dia betul. Biar orang lain tak tahu apa, kita belasah dah. Ikut dia lah, nak ikut tak ikut kita. Bila nak jumpa tu hal lah. Baik, rukun syahadah ni 4 perkara. Pertama, mestilah mengisbatkan ada zat Allah Ta'ala. Satu. Kenapa? La ilaha illallah. Nak faham Allah tu apa? Tentulah bila sebut sesuatu mesti maksud dia zat sesuatu. Dan atas kita sebut Allah ni ada. Istilah ulama, wujudu syai' adalah ain syai', zatu syai'. Ada sesuatu adalah zat sesuatu. Kalau dia kata ni oksigen ada. Awak nak ada oksigen? Ada zat oksigen. Itu kedah faham memang macam tu. Tak dikatakan wujud sesuatu, ada sesuatu, melainkan maksudnya ada zat sesuatu. Jadi untuk nama syahadah ni, kita ke Allah Ta'ala, maksudnya kata Allah Ta'ala ni ilah, maksudnya mengiyakan adanya Allah Ta'ala, maksudnya mengiyakan adanya zat Allah Ta'ala. Bahasa lain zat ni mengiyakan adanya diri Allah Ta'ala. Cuma ambil lah istilah zat tu sikit. Istilah zat dengan mana diri. Diri. Jangan faham sains aja kan. Zat faham zat karbohidrat, protein, vitamin C. Itu tadilah saya melawak itu sikit. Pasal saya nak sebut tu pasal saya zaman mula-mula, budak-budak dulu, bodoh-bodoh dulu. Mula-mula saya dengar perkataan zat, aku dengar zat protein, karbohidrat. Yang tu yang pernah dengar lah kan. Kita tak pernah dengar lagi pembahasan dalam kitab ni. Zat sifat dia, zat Allah Ta'ala, zat. Cuba nak ambil faham tu. Oh, zat. Oh, jadi orang baru boleh faham. Janganlah faham protein, karbohidrat tu. Okey, sikit. Kalau memang boleh faham zat, jadi zat syai', ain syai'. Itulah. Diri perkara. Jadi atas kita bicara Allah tu nama. Nama mesti menunjukkan zat. Nama mesti menunjukkan musamma. Mesti ada Tuhan punya. Jadi bila kata la ilaha illallah, maksudnya nak sabitkan ada Allah Ta'ala. Maksudnya adanya zat Allah Ta'ala. Yang keduanya, kata dia mengisbatkan ada segala sifat Allah Ta'ala. Baik. Jadi bila nak kata syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, sabitkan zat, betul? Sabitkan sifat. Kenapa pula? Pasal memang lazim datang apa kita bicara tadi pun, apa dia? Setiap zat mesti ada sifat. Dan sifat, mana mungkin sifat tanpa zat? Yang tu yang kata atas ta'rif beza zat dengan sifat. Ada pelajaran nanti kita jumpa insya-Allah. Apa beza zat dengan sifat ni? Tapi nak sebut setiap zat mesti ada sifat. Dan mana mungkin ada sifat tanpa zat? Mana mungkin? Begitu juga mana ada zat tanpa sifat? Kalau tambah dengan nama ni, mana ada benda tanpa nama? Kita kat kereta tu, daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar perkara, semua ada nama. Kita kok tahu nama yang kasar-kasar je. Tayar, nut, bearing. Ada benda-benda kita tak tahu nama. Kalau tuan-tuan nak pergi beli spare part tu rosak, tuan-tuan nak panggil apa tu? Saya nak cerita nama tu ya, saya. Semua ada nama. Lepas tu kalau ada koli kerja, kita kata pergi beli barang ni, ini apa nama? Dia mesti tanya nama. Ini apa nama? Nama apa? Kita pun nak beli, ni nama apa? Ni nama apa? Mesti tanya nama. Apa? Nama mesti ada zat dia, dan tak dipanggilkan nama melainkan ini sifat dia. Untuk apa? Kalau dia tak faham ini apa ini,
Ini barang ini untuk ini ni. Oh, itu kan. Dia faham sifat, baru dia akan bawa zat dia ini. Dia mula akan cari. Oh, ini. Macam tu saya buat. Dia faham sifat dia, inilah zat dia, ni nama dia. Jadi kita ke Allah Ta'ala atas prinsip nak syahadah asyhadu an la ilaha illallah, sabit zat sampai sifat. Saya nak tunjukkan prinsip kan? Prinsip. Pasal kita bahas ni memang prinsip asas. Ada orang kata nak kata apa? Inilah prinsip asas bahas atas istilah kita sebut lughah, lughatan, istilahan. Inilah lughah. Dan lughah kita bicara ni apa? Ni memang orang kata apa? Usul lughah. Siapa? Mesti bicara isim musamma, sifat mausuf. Kita mula-mula belajar apa? Baik bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Arab, mula-mula belajar apa? Isim, fi'il, huruf. Nama, kata kerja, sendi kata. Kan? Kata sendi. Itu je. Bahasa Arab, bahasa Inggeris pun verb, noun, sendi kata macam apa? Entah. Tak peduli lah. Saya pun tak peduli lah. Lagi orang tolong tu jual lah. Lagi saya ingat tu. Bantu sikit bahasa Inggeris tu. Lah ni ada talian hayat. Ada orang yang kadang tengok pun, ada yang memang pandai pun. Cikgu matematik ada, matematik tambahan pun ada. Cikgu sains ada. Apa kita minta bantuan je lah. Talian hayat tu awak tak peduli pun kena tu. Tapi nak kena sebut pasal benda tu. Yang ni menunjukkan pembahasan dia. Memang saya ada common knowledge kat situ. Cuma kita tak peduli sangat, tak ada nak hendah lah pada perkara tu. Asal nak sebut ialah ni kita bicara. Jadi sebut la ilaha illallah maksudnya mesti mengisbatkan memang sungguh ada zat Allah Ta'ala dan memang ada sungguh sifat Allah Ta'ala. Lagi yang ketiganya mengisbatkan sah ada af'al Allah Ta'ala. Setiap zat tentu ada sifat. Sifat mestilah ada zat tempat dia ada. Lepas tu dah sabit zat ada sifat, tentu dia akan ada af'al. Tentu ada af'al. Khasnya bincang ke Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita sebut kat makhluk sikit pun atas nama zat, sifat, af'al, makhluk ni walaupun dia tak bergerak, walaupun kita tengok tak ada kata kerja, tapi seolah-olah macam ada kerja kat dia. Dah makan belum? Apa tanya cara makan ni? Makanlah. Makan benda hidup ke benda mati? Makanan. Saya tanya makanan, bukan tanya makan. Makanan tu benda hidup. Benda hidup kan try makan ikan ruang, benda hidup telan macam rupa kan. Mesti makan benda mati tak? Tapi bila makan ada rasa sesuatu tak? Macam ada sesuatu kan. Dia boleh buat kerja ke? Mana boleh dia buat kerja? Tapi kita rasa macam ada af'al dia. Tak cerita situ je pun. Maksudnya setiap zat dia ada sifat, mesti ada af'al tu lah kita akan rasa. Ni siapa? Si lemak ni 2 bungkus ni balun ni. Poyo. Seolah-olah nasi lemak tu memang peraturan tu menjadi asbab. Yang ni yang kita nak kenal. Yang ni makhluk satu hal, tapi tak asal kita nak cerita apa? Af'al tu. Ini tak af'al tu. Dan bila af'al seolah-olah dibuat satu, ini apa? Ni kesan, efek daripada makan tadi. Kalau kita makan sikit, makan. Kalau tak makan pula tengok lembek je ni awal ni. Puasa ni. Tu awal-awal lembek dah. Macam nak gastrik contoh. Contoh. Nak sebut apa ni? Nak sebut zat, sifat ada af'al. Apatah lagi memang makhluk yang memang hidup tentu akan ada af'al. Itu makhluk yang hidup. Makhluk pun sebenarnya bukan hidup tapi dihidupkan. Kalau makhluk yang hidupkan ada fa'al, Allah macam mana? Mesti ada fa'al. Ini yang sebut ada zat, ada sifat, ada fa'al. Yang ni similarities. Similar dari sudut nama. Apa dia? Zat, sifat, fa'al. Kat makhluk pun ada zat, sifat, fa'al. Ni similar. Tapi mana differences dia? Apa? Differences dia? Different. Apa dia? Nanti ya. Memang kita nak belajar pun membezakan antara qadim dengan baru. Yang ni kita baru tengok perkaitan antara baru dan qadim dari sudut nak bahas dia bahas apa? Zat, sifat, ni af'al. 3. Dan af'al juga selalunya ada tempat yang kadang-kadang tak bahas. Bahas juga sebenarnya dalam bab akidah. Bila ada af'al akan ada asar.
Asar ni umum apa, bahasa apa dia? Dia kesan, hasil, natijah daripada af'al. Ini dia panggil asar. Satu, kalau kita khas mengaji akidah, kita ada istilahnya ni kan, makhluk tak akan memberi bekas. Kita bisa dengar gitu kan. Apa maksud tak beri bekas? Dia tak ada asar. Mana apa asar? Asar tu bahasa Arab. Bekas tu dekat Melayu. Tak beri bekas tu maksudnya apa? Tak ada kesan. Ada pelajaran itu nanti. Cuma saya nak sebut, bila ada afal, ada asar. Ada asar. Itu yang atas bahas zat, sifat, termasuk dalam sifat ni asma. 1, 2. Kalau kita asingkan tu 3. Tapi sebenarnya asma dan sifat dia sekali kedudukan, martabat pembahasan. Pasal dia berbeza antara asma dengan sifat, angle lain aja. Tahu mana? Asma tentang wajah, penamaan. Sifat pencirian. Tak faham dengar saya sebut tu, tak faham hak tu lah, kena fokus sikit. Oh, benda lah duk cerita ni. Lepas tu bila sabit zat yang ada sifat, tentulah dia akan ada function dia. Function dia tu kalau menyebabkan ada af'al. Bila dah ada function, boleh buat sesuatu yang jadi dengan sebab dia, itulah dia panggil asar. Wajib telan. Pasal memang kena bahas itu. Saya nak guna orang putih, saya tak mengaji orang putih lah tu, sorry lah kan. Kalau boleh saya sebut lah. Memang bahasa dia Arabic sikit. Melayu pun guna bahasa tu juga. Tak Yahudi pun bahasa tu juga kan. Ada boleh bantu saya tulis. Zat, sifat, afal, asar jugalah. Itu kan. Memang bahas itu. Kita pun jumpa kan nanti dia akan sebut asar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi asar kita sebut afal. Cuma saya lanjutkan tadi nak cerita asar. Satu, kalau kita belajar tauhid nanti, antara yang kita akan belajar dalam bab mentauhidkan Allah Ta'ala, mengasar Allah Ta'ala macam mana? Kita takkan rasa asar ni asar pada makhluk sama sekali. Makhluk zat dia, zat dia sendiri tak boleh bagi asar. Siapa? Asar satu Allah. Makhluk, zat makhluk ni pun Allah Ta'ala bagi jadi. Takkanlah asar ada pada makhluk, zat makhluk buat sendiri. Yang ni kita belajar Qadariyah kan? Qadariyah dia kata Allah Ta'ala bila buat makhluk, zat makhluk boleh memberi bekas. Dia boleh pergi menyebabkan saja satu ibadah. Zat dia tersendiri dengan diri dia sendiri pada hakikatnya. Oh, tu salah satu akidah. Di atas kita nak faham la ilaha illallah, bukan macam tu faham dia. Yang tu yang nak pergi ke sana tu, ni dia punya bahas dulu. Kata apa? Ilmu-ilmu yang nak support untuk pergi faham sana. InsyaAllah. Baik, jadi yang ketiganya af'al. Mengisbatkan ada sah segala af'alullah Ta'ala itu, mengadakan segala mungkin itu, dan sah pula akan adanya segala af'alullah Ta'ala itu, menidakkan segala mungkinat ini. Sekali lagi baca. Yang ketiga ni mengisbatkan sah ada segala af'alullah. Sikit lagi kalau sebut. Kenapa dalam la ilaha illallah tu nama dah ada. Allah jua Tuhan. Tuhan tu sifat. Setiap nama ada sifat, tentu ada zat yang akan dirujuk. Fi'il ni macam mana boleh bahas ke fi'il? Pasal la ilaha illallah tu apa maksudnya? Makhluk tak ada sifat ilah, melainkan Allah jua ilah. Bila Allah jua ilah, makhluk tak ada bersifat ilah. Untuk makhluk ni macam mana? Makhluk ni Allah yang buat makhluk. Bila Allah buat makhluk, apa maksudnya? Allah ada fi'il dia, ada af'al dia buat makhluk. Umumnya buat. Tu yang fi'il, af'al. Jadi bila ada zat, sifat Allah Ta'ala, zat Allah saja ilah, bersifat ilah, tentulah af'al dia saja yang nama atas af'al ilah. Makhluk bila dibuat ada zat makhluk, sifat makhluk, dah ada makhluk yang ada af'al, tentulah af'al makhluk. Yang tu yang nak sebut ada similarities dengan differences. Similar tak mana? Nama, penamaan. Macam mana pun kalau orang kata kalau gitu nanti betul lah Wahabi kata Allah ada tangan, kita ada tangan, anti zat.
Kita bicara ni zat, sifat, af'al, asar. Tangan zat tau. Sabit ke tangan orang salah, nanti zat. Yang tu ada bahas dia. Kalau saya sebut awal lagi, terlajak awal sangat kan, nanti tu. Kalau perlu tanya awal, jawablah. Tapi saya nak sebut, yang tu yang bila ada orang tak faham bicara zat, sifat, af'al, asar, tiba-tiba pergi bahas ayat mutasyabihat. Tu masuk parit tu. Masuk parit maksudnya apa? Masuk gaung. Salah, faham. Dia kata bukan susah. Allah Ta'ala, orang salah. Kita. Kalau memang Allah Ta'ala, orang salah, nanti ada tak boleh. Saya sebut panjang sangat. Terlalu awal kot sebut tu. Orang baru nak bertatih, kita ajar lari pecut 100 meter. Tersungkur jatuh. Kawan baru bertatih. Sikit. InsyaAllah. Jumpa situ nanti. Atas niat kita nak bagi khatam kitab ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan tu. Boleh khatam. Cuma kita bila keluar peraturan ni, kata Masjid Surah ada malam tu, yang saya memang ada kuliah, kena tinggal kan, malam tak boleh baca kan. Jadi kita boleh baca ni subuh. Ni memang saja baca, pondok pun dah kita tangguh tu lah, saya cadangnya. Kita baca subuh, duha, 9, kaki 11 nak, lepas tu dekat sangat tak? Nak rehat sikit, kumpul tenaga balik, dia cek sabar, zuhur. Asar, aku nak bergerak apa tu? Ada kewajipan lain nak selawat, baca Quran, zikir, kena juga. Ngaji je pun beku tak jadi kan. Muzakarah ke apa? Tu kita lah kan. Mudahan insya-Allah. Jadi maksudnya kalau malam yang ada tu 3 tu insya-Allah memang ada lah. Tu kalau tengok naik syekh lagi kok 4 tambah tahu mana-mana. Naik syekh. Itulah bahasa. On call bila masa. Kita kan standby kan, on call lah. Dia orang buka rumah on call lah, buka buat apa pun kan. Okay, macam tu lah. Itu ada live. Okey, ada. Dan memang tauhid ni on call mana. Bukan dah maklum, becek. Senang tu, mati on call. Itu saja saya nak sebut itulah kan. Baru kita on call punya. Baik. Jadi mengisbatkan afal Allah Ta'ala. Asal saya nak cerita tadi, macam mana boleh faham afal tu? Pasal kita nak bicara la ilaha illallah ni dua konteks. Konteks Allah, konteks makhluk. Allah je ilah, makhluk bukan ilah. Jadi makhluk ni main mana? Makhluk ni Allah buat atas nama, buat zat dia buat. Buat tentulah dia, zat Allah Ta'ala buat. Tapi atas nama istilah bahas, buat dengan af'al. Buat af'al, buat dengan af'al. Untuk boleh ada af'al, ada nama sifat. Allah Ta'ala buat makhluk dengan kudrat, buat dengan iradat, tahu dengan ilmu, melihat dengan basar, berdengar dengan sama. Ada istilah itu. Tu pun ada bahas dia. Ada bahas. Pasal ada yang keluar pada ahli sunnah wal jamaah, lain cara bahasnya. Dia tak isbat yang sifat, makni. Dia terus pergi zat. Allah mendengar dengan zatnya. Allah Ta'ala buat dengan zatnya. Allah Ta'ala melihat dengan zatnya. Allah Ta'ala berkata-kata dengan zatnya. Macam itulah. Yang tu pun dia terlajak tak, tapi taklah sampai jadi kufur lah tu. Pasal dia masih mensabitkan Allah dan apa selayaknya pada Allah Ta'ala. Tapi cara pembahasan dia tak murni mengikut macam mana jumhur ahli sunnah wal jamaah satu. Bahkan bahasa Melayu kita pun kalau sebut macam tu jadi pelik kan? Jadi pelik. Apatah lagi dalam konteks bahasa Arab, apatah lagi dalam konteks syarak. Pasal memang ada prinsip atas nama zat, tak ada wasfi. Jadi bila mengisbatkan af'al Allah Ta'ala, mengisbatkan sah ada segala af'al Allah Ta'ala itu. Dan bila kata af'al Allah Ta'ala ni, af'al ni mengadakan segala mungkin, dan sah pula untuk kata adanya segala af'al Allah Ta'ala itu untuk mentiadakan segala mungkinat ini. Mungkinat satu lagi istilah baru pula kalau tak bisa dengar. Apa dia mungkinat ni? Bahasa lain dia jaizat, jaiz. Benda pula yang tu Arab ni Arab. Bahasa Melayu dah mungkin.
Cuma Melayu dia faham mungkin dengan mana maybe kan. Mungkin. Maybe itu hal, tapi things that maybe itu. Itulah dia panggil mungkinat. Itu kot sekali lalu. Mungkin apa? Setiap benda perkara yang berkeberangkalian untuk jadi ada dan tiada. Kalau ada pun boleh ditiadakan. Kalau tiada pun boleh diadakan. Makhluk. Bahasa lain mungkinan ni makhluk. Jadi nisbah Allah, kalau nisbah dia nak buat, sah dia nak buat makhluk. Boleh nak buat, tak buat. Kita belajar khas, kalau kita pernah belajar ilmu tauhid ni, sifat harus pada Allah Ta'ala, fi'lu mungkinin atau tarkuhu. Buat benda mungkin atau meninggalkan buat mungkin. Harus. Ada CP, nanti yang kita faham CP yang mudah. Ulama dah buat kesimpulan. Quran sebut wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala dia boleh mencipta apa saja sesuatu dia nak buat, wa yakhtar, dan dia boleh pilih. Maka lahumul khiyarah. Makhluk tak ada khiyarah. Maksudnya makhluk ni tak mutlak untuk boleh buat apa sesuatu. Bahkan terbatas kat kita. Allah mutlak. Ialah mutlak sisi af'al tak mana. Masya-Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa orang Taala nak dia akan bagi jadi, kalau dia tak nak bagi jadi tak jadi benda tu. Inilah kemutlakan af'al, bahasa dia sah Allah Taala untuk mengadakan dia. Nama mungkin ni makhluk ni, ataupun meniadakan makhluk. Cuma wording bahasa dia bahasa klasik sikit, mengadakan mungkinat atau meniadakan mungkinat. Yang tu tiga, wajib isbatkan zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala. Lagi keempat, ni rukun terakhir dalam bab rukun syahadah, mengisbatkan benarnya segala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada segala perkataannya dan segala perbuatannya dan segala kelakuannya dan segala diamnya tiada menyalahi akan Rasulullah, adapun tiada menyalahi akan Rasul Allah. Baik. Dia semua disebut akan ya. Dan jadi yang keempat ni rukun syahadah. Bila syahadah ni kena faham, dia mesti dua kalimah syahadah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tiga tadi tu tak mana? Tiga tu khas dalam bab ketuhanan. Tu pun tiga tu sebut yang memang orang kata apa? Teras dibahas, zat, sifat, af'al. Dalam tiga tu ada satu lagi, hasil natijah daripada af'al, asar. Jumpa nanti, memang jumpa, insya-Allah. Kemudian bila dah Allah bab ketuhanan, bab pula bab Rasul. Apa dia? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu bukan Nabi Muhammad saja, tapi apa saja yang dia bawa. Semua Rasul-Rasul satu. Dan bila faham semua Rasul-Rasul, apa yang ada pada Rasul, apa dia? Perkhabaran Rasul, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, sifat Rasul, ikrar Rasul, diam Rasul. Apa saja yang datang pada Rasul ni ikutan, contoh, teladan. Yang inilah paling baik walaupun bukan dalam rukun ibadat. Yang tu prinsip memang ada bahas ulama. Kadang ada orang bahas panjang. Rupanya dia tak nak bagi faham ikut pakaian Rasulullah, pakai capal. Tujuan dia nak cerita tu. Memanglah bukan wajib atas Rasulullah nak pakai capal, nak pakai baju, nak pakai jubah, tapi bukankah ikut Rasulullah yang terbaik? Ya, itu je, simple lah, very simple knowledge, very simple menyembah iman nak tasdik. Bukankah ikut contoh Rasulullah yang terbaik? Okey, selesai. Walaupun kata pakai capal ni bukan satu benda fardu, pakai jubah, pakai sorban ni bukan benda fardu, Rasulullah bercapal tak? Rasulullah jubah tak? Pakai sorban tak? Walaupun yang asalnya ini kebudayaan Arab, tapi bukan Rasulullah ke yang makan, bukan Rasulullah ke yang pakai, bukan Rasulullah ke yang buat, bukan Rasulullah ke yang makan. Bukankah semua ni berlaku daripada tindakan dia, sifat dia, ciri dia, peribadi dia? Bukan macam tu kan? Bukan Rasulullah ke berjanggut? Walaupun bukan khas janggut ni jadi ibadat, katalah gitu, tapi bukan Rasulullah berjanggut, bukan Rasulullah menggunting misai. Jadi apa faham tu? Ikut Rasulullah terbaik. Ini Muhammadur Rasulullah, isbatkan Rasulullah. Jadi isbatkan Rasulullah bukan isbatkan zat Rasulullah tu saja, tapi apa yang berkaitan dengan Rasulullah. Tu bahasa dia mengisbatkan benar Rasulullah. Benar apa? Perkataan dia. Lagi perbuatan dia, aqwal dia, af'al dia,
segala kelakuan dia, ahwal dia, kelakuan dia, ahwal dia. Itu dia sedih, dia risau, dia fikir, oh semua ahwal dia. Lagi, dan segala diam dia, sukut dia, diam dia, ataupun istilahnya dia panggil ikrar dia, dia mendiamkan sesuatu. Kenapa diam Rasulullah jadi hujah mengikut kaedah kita jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah? Rasulullah kalau ada benda dia buat tak betul, kalau masa baginda Rasulullah hidup ataupun ada sahabat buat, Rasulullah tak tegur, sama ada di depan dia ataupun di belakang dia, yang tu semua dipanggil hadis sama Nabi. Kenapa? Rasulullah kalau ada benda tak betul mesti ditegur, mesti ditegur. Depan mata pun ditegur, yang bukan depan mata dia pun dia akan tegur. Andai kata dia tak tegur, akan datang ayat Quran membetulkan perbuatan Rasulullah, membetulkan tingkah laku sahabat yang tak betul. Satu, wajib beriman hal ni, hal Rasulullah ni apa dia? Apakah dia memang terbaik? Masa zaman hidup Rasulullah tu yang akwal dia, af'al dia, ahwal dia, lagi sukut dia, diam dia, ikrar dia walaupun dia diam, itu adalah menunjukkan benda yang datang dari Rasulullah seolah-olah dia mengiktiraf benda tu dan mengikut Rasulullah. Tu prinsip, mengikut Rasulullah adalah terbaik. Apatah lagi ulama dah spesifikasikan ni wajib, ni sunat. Ikut tu sama ada buat yang wajib, yang sunat, ataupun tinggal, tu pun nama ikut juga, ikut tinggal yang haram, yang makruh, ataupun benda harus, walaupun nak makan buah kurma ke, makan buah temikai ke, makan buah apple ke, harus je. Tapi bila Rasulullah berbuka buah kurma, dia makan macam ni, dia puasa hari Isnin saja, hari Khamis, kenapa diikutkan hari Isnin Khamis? Apa-apa ikut Rasulullah terbaik. Satu, kita belajar bab agama ni bukan saja belajar bab ketuhanan, belajar juga bab kemanusiaan, ahwal, perkataan, perbuatan, dan suri teladan. The bestnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma tak boleh tengok Nabi Muhammad, tengok apa? Tengoklah siapa dia pewaris Nabi. Yang tu saya ada sebut malam dah, kenalilah pewaris Nabi. Sama ada perkataan dia, perbuatan dia, ahwal dia, diam dia, sibuk dia tak mana. Kalau yang tu yang wajib kenal tu, wajib belajar tu, supaya mudah-mudahan kita faham siapa yang dikatakan pewaris Nabi. Masa kena-kena saya sebut ini doktor kena tak doktor? Doktor kena. Boleh kena doktor pakar, doktor tak pakar. Doktor yang boleh kena, takkan kau tak kena doktor batin? Bahkan Rasulullah doktor zahir dan batin. Para ulama kita, dia ada ulama zahir, ada ulama batin, tu pun kena-kena juga. Ulama zahir umumnya dipanggil ilmu fiqah, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu alat-alat adalah. Ilmu batin macam mana? Macam mana ilmu untuk tarbiyah batin kita supaya hati ni hidup Allah Taala. Pasal hati kita bagi hidup, pasal itulah kita, hati kita, roh kita, itulah kita. Jasad ni perzahiran roh kita, yang roh tu kita tak nampak, tapi kena bagi hidup roh kita, kena bagi hidup hati kita. Ada pelajaran tu kita akan jumpa nanti pasal kaitan roh, hati tu apa, roh apa, qalbi apa. Sebelum roh ni, kita ni sirrul asrar, kita ni rahsia dalam rahsia. Rahsia dalam rahsia. Ilmu Allah Ta'ala kita tak tahu, rahsia dia tak? Kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala, tu sikit uraian kalau tuan-tuan tak bisa dengar lah. Satu, kita ni rahsia dalam rahsia. Apa rahsia dalam rahsia? Ilmu Allah siapa tahu? Siapa tahu ilmu Allah Ta'ala? Kita ni bukankah dalam ilmu Allah Ta'ala? Itu kita ni apa? Kalau dalam tu ilmu Allah Ta'ala sir, kita ni sirrul asrar. Satu istilah kita ni sebelum Allah Ta'ala bagi jadi roh kita sir. Boleh faham? Sir tu nak tunjuk sir tu duduk di mana, sir tu duduk di mana. Bila dibuat kita, usul dia bagi jadi kita alam roh lagi. Tu sebelum dia zahirkan kita kat sini, roh ada dah, buat dah roh ni. Nisbah buat roh dulu sebelum buat jasad kita. Dan Allah Ta'ala istilahkan apa, bila dibuat roh ni khasnya pada penciptaan Nabi Adam, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan pada Nabi Adam ni roh aku. Bukan Allah ada roh, subhanallah. Ni yang kata kalau Wahabi ikut dia faham gitu.
Subhanallah. Apa faham? Allah Ta'ala tiupkan ruh Allah, ruh min Allah. Macam kita sebut Baitullah, rumah Allah, maka Allah duduk dalam tu. Tu ada pelajaran. Itu pun masalah bahasa je. Itu istilah bahasa. Bahasa tu kena faham. Nak faham bahasa ni, tu yang kata jumpa tu guru oleh ulama, bukan boleh ambil terjemah. Kan? Tu yang fasalu ahla zikri tu, bukan fasalu dalil. Tak boleh. Yang tu saya buat tu, saya memang kena tegas lah. Okey. Jadi asal nak sebut kat Rasulullah ni, tiada Rasulullah ni apa yang dibawa, kita mesti mengisbatkan benarnya Rasulullah, perkataan, perbuatan, kelakuan dan diam Rasulullah. Tiada menyalahi akan Rasulullah. Perkataan, perbuatan ni dia akan menyalahi akan Rasulullah, maksudnya akan diri zat Rasulullah tu. Nah, kalau kita baca makna itu pun rasa lagi sedap mana. Maksudnya perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, kelakuan Rasulullah, diam dia tak akan menyalahi akan Rasulullah. Rasulullah mana pula ni? Tak akan menyalahi akan zat Rasulullah. Maksudnya zat Rasulullah, Rasulullah ni zat dia tu, sifat dia, apa ni? Sifat dia, perkataan dia, hal dia dan juga diam dia tak akan menyalahi dengan zat dia sebagai Rasulullah. Boleh faham? Satu, kita wajib iktikad Nabi Rasul ni siddiq, amanah, tabligh, mutanah. Akidah yang kita biasa dengar. Khas sebut sini tak betul. Benar tu mana? Siddiqnya dia. Siddiq tu bukan saja qaul dia siddiq. Zat dia tu pun siddiq lah. Satu, dia Rasulullah ni antara nama dia As-Sadiqul Masduq. Sadiqul Masduq. Dia bukan saja sadiq. Jadi sadiq tu seolah-olah dia tu sadiq. Zat dia sadiq. Qaul dia memang qaul sidqin. Qaul sidqin. Perkataan benar, perbuatan benar, ikrar dia benar, diam dia benar. Tak ada apa yang keluar pada Rasulullah ni, bahkan zat dia pun benar. Tu yang dia berjanggut. Apa yang ada pada dia tu, masya-Allah. Tak ada apa yang tak perfect pada Rasulullah ni. Walaupun dia kata ana basyarun mislukum. Nisbah basyar dia makhluk, ya. Rasulullah bukan Tuhan. Jaga elok, ada akidah salah ke apa ni. Ada orang kata Rasulullah ni Tuhan. Rasulullah ni jelmaan Tuhan. Rasulullah ni adalah nur Allah. Faham bodoh-bodoh lurah sesat. Boleh jadi kufur. Nauzubillah. Allah makhluk. Mula makhluk. Khasnya la ilaha illallah, Allah yang ilah. Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Letakkan Rasul tempat Rasul. Letakkan Rasul tempat makhluk. Makhluk ialah makhluk. Macam mana pun dia makhluk yang bukan sebarang makhluk. Jaga tu. Siapa tu? Ada juga orang yang dia kata dah Rasul ni makhluk, dia hentam borong je. Semua Rasulullah pun dia kata ana basyarun mislukum. I'm a ordinary person like all of you. Oh. I am just a human beings like you. Tak memanglah tang human being like you lah. Tapi yuha ilahiyah. Okey sikit. Ada pelajaran juga situ. Khas nak faham zat Rasulullah. Satu Rasulullah, bila zat dia mulia, apa yang nisbah pada dia semua mulia. Pakaian dia mulia, capal dia mulia. Saja saya nak sebut isu capal dia kan. Saya tak syarah macam dia orang dah syarah tu. Saya tolong support sikit lagi kan. Bagi betul. Kenapa? Dah Rasulullah mulia, apa yang ada pada dia mulia. Rambut dia mulia, darah dia mulia. Rasulullah pernah ketika dia cukur rambut, dia ambil rambut dia bedak-bedak di kalangan sahabat. Boleh jadi rambut bedan di bedak tu lah yang dapat kat kita sampai zaman ni. Simpan sebagai artifak peninggalan Rasulullah. Rambut orang biasa hancur. Melainkan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala mention dalam Quran yang ni tak hancur. Macam Fir'aun, walaupun dah beribu tahun, macam mana? Allah Ta'ala kata apa? Fal yawma nunajjika bibadanika. Pada lepas hari dia mati di Daud Merah tu, kami akan selamatkan kau daripada hancur terbenam laut. Fal yawma nunajjika bibadanika, dengan badan kau. Apa badan kau? Semua tubuh badan Firaun. Awet tak awet apa wallahu alam, tapi Allah jamin siap dah bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kalau jasad
kawan tu hancur. Rasulullah dengan Firaun siapa mulia ni? Sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ada orang kata palsu lah, tak palsu. Engkau tak nak terima, sudah kami terima. Macam dia tak nak terima hadis. Dia masalah. Tentulah. Sampai diganggu pameran irtifak. Orang dulu juga buat irtifak tu. Owner yang sama je. Habis dulu tak apa. Dulu ada orang tu, dia yang pergi rasmi, dia yang hadir. Boleh pula. Lah ni buat tempat orang lain dah tak boleh pula. What the hell is going on? Punya putih sikit lah. Benda itu isu semasa sikit. Saya tolong support gitu ya. Demo dah syarah dah Rasulullah. Nak kata Rasulullah ni bila dia mulia, apa nisbah pada dia mulia? Satu, kita ni apa yang kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia tak? Masya-Allah. Dapat nama umat Nabi ni. Nabi Musa pun kata dia, ya Allah bagi aku jadi umat Nabi Muhammad ni, Nabi akhir zaman ni, umat Muhammad ni, walaupun sehari, walaupun sedetik, sesaat pun jadilah ya Allah. Pasal apa? Mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Betul, Nabi Isa turun dalam Injil bagi tahu apa? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Oh, dia dengar nama Ahmad ni, geletar badan. Kita jadi umat Muhammad tak tahu poyo. Saya dia kenal siapa Nabi Muhammad. Satu sebut min ba'di ismuhu Ahmad. Oh, siapa Ahmad? Ahmad ni nisbah Hamidiyah dia, Mahmud, Muhammad, nisbah Mahmudiyah dia. Panjang tu, panjang ni cerita lain lah. Tu cerita insan kamil tu. Insan kamil sinilah ambil faham. Muhammad Rasulullah ni macam mana? Kamil Allah, kamil hakiki. Mazhar kamil Allah Ta'ala bagi kat Nabi. Bukan Nabi Muhammad ni kamil nisbah duduk sampai tahap ilahi. Oi, kufur. Tu tak kufur tanpa disedari. Nauzubillah. Ada orang faham macam tu? Ada, hati-hatilah. Ada. Baik, yang inilah antara rukun syahadah yang keempat, kata dia. Semua yang ada pada Rasulullah ni, perbuatan dia, kelakuan dia, diam dia, tiada menyalahi akan zat Rasulullah tu. Nak satu, kalau dia kata apa, aqimus salah, dirikan sembahyang, Rasulullah sembahyang tak? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sebahagian pada malam ni bangunlah, asing sisihkan tempat tidur kamu, bangun, tinggal tempat tidur sebagai satu nafilatan lak. Rasulullah bangun tak? Memang dia lah orang pertama sekali bangun. Tak ada siapa boleh challenge dia sebab nak bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Allah Ta'ala perintah tu turun kat dia sampai wahyu. Perintah suruh bangun tu, dia bangun siap lah. Tu kata dia ni sadiqul masduq. Zat dia tu sidik. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Memang dibangun tabligh ke? Zat dia tabligh. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Tak ada apa langsung nama najis pada pakaian dia. War rujza fahjur. Masih wallah ni memang tak ada langsung dalam hati. Panjang tu kalau sebut tafsir tu panjang tu, wala tamnus tatakhsir. Masya-Allah. Siap, itu adalah rukun syahadah. Jadi bila nak belajar la ilaha illallah ni Muhammad Rasulullah, memang nak belajar. Muhammad Rasulullah juga akan ada nanti ujung kitab ni ada sebut tentang Muhammad Rasulullah. Cuma sebelum gaduh belajar Muhammad Rasulullah, belajar la ilaha illallah dulu. Pasal apa? Takkan boleh sempurna kita faham ada Muhammad Rasulullah melainkan faham la ilaha illallah. Satu, kalau ada orang duk gedi-gedi faham la Muhammad Rasulullah, kumpulan selawat pergi, majlis selawat pergi, Maulid Rasul datang, sembahyang tidak. Nampak? Apa salah? Kata kasihkan Nabi. Buat muka gitu lah. Nabi sembahyang tak? Sembahyang. Kau tak sembahyang pasal? Pura-pura je, palsu, fake. Kata kasihkan Nabi, tapi apa yang Nabi kasih kau tak kasih. Tak betul. Tak betul. Oh, ni suka selawat, takkan selawat aja. Selawat tu Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah nak sampai mana? Tu tak betul kalau ada orang mengaku kasihkan Nabi
Tapi tak boleh kenal ilahi, tak boleh mentauhidkan Allah Ta'ala. Masalah tu. Macam mana kau nak kasihkan Nabi tapi Allah Ta'ala tak dikenal? Yang kasihkan Allah Ta'ala pula tak ada pula kasihkan Nabi, bohong juga. Tu tak boleh. Pasti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Satu kaedah kita dah mengaji faham. Kalau tak faham lagi pun banyakkan zikir, banyakkan selawat. Zikir selawat. Memang pesan ulama-ulama kita itulah. Cuma kita ni kalau saya tanya nak zikir banyak mana, selawat banyak mana, kan kita tak ada arahan nak jawab tu. Ulama kita dia bagi panduan macam apa? Dia dah full experience. Dia dulu pun terima latihan macam mana riadah yang telah mereka lalui, macam mana guru yang telah memberikan didikan dan tarbiyah pada diri mereka directly, kan. Macam mana? Satu dia ajar kita banyak mana nak kena buat, apa dia nak kena buat, apa latihan dia, apa ilmu dia. Yang ni yang kalau nisbah nak kenal Allah Ta'ala, yang ni dia panggil turuk. Ni ada kaifiat, ada caranya, tata cara dia. Kita nak buat tata cara sendiri, buatlah, tengok kalau pandai. Satu kalau orang kata nak buat roti jala, macam mana? Contohlah kan, nak buat roti jala macam mana? Ada cara dia, try ke tak ada, kau buat sendiri tau. Reka macam mana nak buat roti jala? Tak kena cara, lambat tak siap, saya tak jadi. Tak jadi jala, dia jadi pukat. Hobi bahasa itu kan. Jadi pengar, jadi ketayap ni. Tak terlalu cayak, tak boleh pekat, tak boleh. Betul macam mana nak jadi banyak-banyak kali? Kalau satu lubang buat daun pisang, tu jenuh lah, duk zikir. Bila ayat itu kan. Ni bubuh tu lubang 10, tuang tu sereng. Sekejap je. Apa saya nak cerita ni? Kaifiat. Nak pergi Mekah macam mana? Ikut kapal terbang boleh, ikut darat boleh. Tapi letih lah ikut darat. Balik ikut darat tanya arwah Tuhan dia meninggal lah. Tuhan kan? Dia pun tak faham. Apa faham kan? Balik pada Mekah jalan kaki. Balik orang tak kenal. Berapa bulan saya tak tahu, saya tak tengok sejarah betul-betul tu. Duk tebak berkat ni siapa? Buah nama dia. Kita tumpang nama, tumpang tui tu lah. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana boleh cerita situ kan? Cerita kaifiat turuk tu. Orang yang dah faham tu dah naik kapal terbang boleh, ikut darat boleh, esok naik roket boleh, space shuttle ke tekan ni, tekan koordinat Arafah. Meriam tembak, duduk dalam kapsul debung jatuh. Tu cerita apa tu? Angry Bird. Tu melawak tu elak sikit lah. Tak pergi serius sangat. Astagfirullah. Saya ngaji kat India pun dalam duduk serius ngaji dalam akidah. Sampai-sampai tu dia boleh buat cerita tauhid dia sampai gila. Allah. Baik, ada pun fardunya. Asal nak cerita tu yang Muhammadur Rasulullah, rukun keempat untuk sah syahadah. Satu, kalau hanya kena Allah Ta'ala, tolak hadis, kan salah. Untuk kata fahaman sesat daripada Islam ni, Masya Allah, banyak sangat. Makin belakang ni kau sikit ke makin banyak? Virus pun makin banyak. Takkan berakidah makin sikit. Persimpangan akidah tu makin banyak lah. Macam lagu sikit lagi tengok, waduh fahamnya ni. Orang dah sesat, Hindu apa saja fahaman lain daripada Islam ni, duk sesat tu pun disesat, sesat lagi Kristian tu sesat dah. Sesat lagi. Iblis dia bagi sesat ni sampai sesat habis. Dalam Islam pun dah sesat tu bagi sesat lagi. Kalau yang sesat tu bagi sesat, takkan iblis dia akan biarkan dalam keadaan kita betul. Jagalah tu. Atau kita bila ngaji guru cerita pula iblis, syaitan macam mana, masya-Allah. Tu yang kalau kita faham tu yang kata kita takkan rasa kita boleh jaga diri kita. Mesti sentiasa minta auzubillahi minasyaitanirrajim.
Na'udzubillahi min syururi anfusina. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Apa? Minta perlindungan kita dengarlah. Allah yang boleh jaga diri aku. Allah yang boleh diri aku. La taqilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan diri aku ni, kat diri aku ni walaupun sedetik, tarfata ain, walaupun sekelip mata. Jangan biar ya Allah diri aku ni untuk aku urus diri aku tak boleh urus diri aku ya Allah. Walaupun sekelip mata, walaupun sedetik. La taqilni ila nafsi tarfata ain. La ilaha illa anta. A'inni ala zikrika. U'idzu nafsi billah. U'idzu rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita faham iblis tu, kejar iblis, syaitan tu apa dia? Tu kena ngaji suku pula. Oh, banyak ngaji. Oh, tu kata ngaji buaya nampak yang lahat tu. Baik. Adapun fardunya pada syahadah itu dua perkara. Tadi rukun, ni fardu pula. Yang ni pun saya urai fardu rukun tadi pun, sakit pun tak ke mana. Ambil ada sebut ni. Kalau pasal lain, tengok pada angle lain. Untuk sahkan syahadah ni, dia ada istilah fardu syahadah. Apa dia? Dua. Pertama, mengatakan akan lafaznya dua kalimah syahadah itu pada seumur hidupnya sekali. Okay. Jadi fardu dengan mana? Wajib. Apa yang wajib dalam kalimah syahadah ni? Semua hidup sebut sekali. Kalau nisbah orang kafir untuk masuk Islam sekalipun, sekali, habis-habis tidak. Kita dalam mazhab Syafi'i tak wajib walaupun sekali. Bahkan dah cukup dengan Islam mak bapak kita. Kita dah dihukum Islam. Tak wajib mengucap kalimah syahadah. Kita mazhab Syafi'i. Mazhab lain ada. Besar ayah ajak caranya. Ada tak balik dia ajak talqin syahadah? Tak ada. Ikut Syafi'i kata. Pasal kalau ikut yang jenis Hanafi punya tak. Dia balik ya. Cerita mimpi ke apa ke, umur 15 ke, mana anak perempuan main haid, bapak akan talqin. Talqin apa? Nak talqin syahadah. Ikut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia ada waktu balik tu dia akan talqin ajar sekali. Untuk sahkan Islam, untuk bagi mengucap kalimah syahadah. Misalnya talqin kan. Walaupun tak ajar panjang-panjang tapi talqin tu ada 5 perkara. Mengucap kalimah syahadah, tahiyat, Fatihah, selawat atas Nabi, istighfar. Ada yang sambung istighfar dan doa untuk ibu bapa, Rabbi firli wa li walidayya. 5 perkara tu. Baliknya dia cerita tu. Kita mazhab Syafi'i tak ada. Kalau ada pun bagus tak? Ada setengah-setengah guru pondok kita yang dia amalkan, main nak mengaji, talqin zikir dulu, baca Fatihah, baca tahiyat. Fatihah tahiyat ada doa. Baca kalimah syahadah. Betul cuba istighfar yang. Dia bagi bawa pakej tu semua siap. Mak ayah ada lah. Kena ingat mak ayah tak boleh lupa kan. Baca doa untuk mak ayah je lah. Rabbi firli wa li walidayya. Alhamdulillah boleh terima sebagai pelajar. Teknik dia tu. Ada guru punya tu, pasien punya tu. Tadi tak silap yang Hanafi, ya. Dia 5 perkara tu. Balik ya, wajib talqin. Maksudnya kalau lepas tu tak ajar lain dah ajar dah. Syahadah dah ajar. Tu dah ajar dah sembahyang, pasal Fatihah boleh tahiyat, boleh sembahyang tu. Tak kerti Fatihah, tak ada apa Untuk ajar dah kasih kat Rasulullah, selawat sekali. Lepas tu istighfar, cara nak bertobat pada dosa, istighfar. Ni istighfar. Lepas tu doa untuk bapak Rabbi firli wa li walidayya. Nak menunjukkan benda besar kita apa dia? Allah, Rasul, mak ayah. Itu nisbah amalan apa dia? Sembahyang, doa. Antara doa tu doa Rasulullah, selawat salam, doa mak ayah. Kadang sambung tu Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Apa dia? Kasih, mahabbah sesama orang Islam. Situ. Saya tanya dalam kubur ni, mana ikhwanuka? Al-muslimuna al-mu'minuna ikhwani wa akhwati. Pelajaran ni ada tu.
insya-Allah. Jadi pertama untuk jadi wajib dalam bab syahadah ni apa dia? Mengucap. Siap sekali. Kedua, menyungguhkan akan maknanya. Menyungguh ni istilahnya tasdik kan, mengiyakan, menyungguhkan, membenarkan, mengiyakan, apa lagi bahasanya? Mentahkikkan maknanya itu dalam hati selama hidupnya sentiasa hari. Jangan berkeputusan selagi ada akal. Ada dah kita ada. Baru jumpa apa ni? Kita tak usah mengaji. Itu yang kadang tak payah mengaji, jumpa guru dia je lah. Jangan lupa Allah Ta'ala selepas ni. Baca kitab, aduh ya. Jadi mengucap sekali ya, mengucap. Tapi yang dalam hati ni kita kena menyungguhkan, maksudnya mentasdikkan benar-benar apa yang kita akan faham ni, zat, sifat, af'al, asar Allah Ta'ala kat Muhammad SAW ni dalam hati selama hidupnya, untuk selama hidupnya. Tulah hayatina, sepanjang hidup kita. Kita punya long life kita, selagi hayat di kandung badan, sentiasa faham tu, sentiasa hari. Kita selalu sebut setiap hari lah. Ni bahasa dia lah, sentiasa hari. Boleh juga syarah macam ni. Apa sentiasa hari? Sentiasa cerah, tak pernah gelap hati. Tu sentiasa hari. Maksudnya tak ada jadi malam. Sentiasa hari, sentiasa siang. Apa maksudnya? Always remember. Hati always remember. Sebut zikir lisan ni, nisbah nak mengucap semua hidup sekali. Kalau boleh semayang satu hari 5 kali. Pasal mesti ada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam tayat akhir mesti ada. Rukun semayang, nisbah kalau boleh semayang selain pada perempuan haid nifas apa, satu hari mesti 5 kali kalimah syahadah. Wajib itu. Itu yang wajib. Itu yang dalam hati macam mana? Sentiasa hari. Saja kita ambil bahasa lah tu kan. Sepanjang hari, setiap hari dia sentiasa hari, itu bahasa dia. Ambil lah. Kalau tak ada hari dia pun sentiasa tak faham hari-hari. Sentiasa hari. Jangan berkeputusan. Bahasa dia. Dah lah setiap hari dia tu. Jangan putih pula tu. Allahumma salli. Dia istilah ulama dia sebut kena dawamuz zikri. Urdu bolte zikri alat yadil haq alat dawam. Yad satu dah. Ingat satu dawam. Allah. Campur pergi urdu orang putih pula. Evergreen. Apa everlasting? Everlasting. Lasting tu. Ada continuous tense, lasting. Always remembering. Always witnessing, always realizing. InsyaAllah. Saja nak ambil bahasa tu. Jadi macam mana nak boleh always remembering? Apa kaifiat dia remembering? Nak always apa? Sebut apa? Pronouncing. Tak boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jam mulut. Mulut jam. Mulut kena berhenti. Ada waktu tak kena berhenti. Ada limit dia. Hati tak limit. Fikiran pun tak limit. Ada orang kata limit juga fikiran. Ada yang tak boleh fikir, tak lah. Tapi sedar je kita, fikiran kita berjalan. Bagi berjalan ke Allah. Bagi berjalan untuk evergreen ke Allah. Macam mana tu? Ada ulama ajar. Nak PM tepi. Pergi jumpa guru kita yang dia boleh bagi sanad. Saya tak boleh bagi sanad. Saya budak je. Saya ni anak Rusana ni baru tumbuh ekor.
apa dosa kami lalu tidak tegur. Saya budak buah cempedak di luar pagar. Saja guna bahasa patu-patu sikit. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Dah tua nak mampu kan, nisbah belajar budak lagi. Kalau salah tolong tunjukkan. Ada guru tunjuk lagi. Ada lagi. Tuan-tuan tak tahu guru saya tahu. Sebab guru ni selalu dia mastur. Dia tak mau minta kan. Tambah guru batin ni, dia kan nak cerita kau kan. Dia bukan nak tunjuk diri pun. Ada. Jangan berkeputusan selagi ada akal. Nisbah tak boleh tinggal sembahyang, kita biasa dengar lah. Ni apa? Jangan lupa, jangan lalai daripada tasdik. Jangan lalai daripada untuk tauhidkan Allah Ta'ala ni selagi ada akal. Nyanyuk lain hal. Baik, mudahan Allah Ta'ala bagi kita dapat ni. Lafaz ada dah, jadi Islam keturunan ada dah. Nak bagi sentiasa ingat ni, macam mana pun apa dia punya formula dia, apa bahan yang menyebabkan kita boleh dapat macam ni. Mengaji diam semua belajar tu. Bab mengaji lah sikit. Kita mengaji macam ni kalau dah tua baru mengaji, baru tahu kena mengaji ke, padahal dah tua lah baru nak mengaji. Sepatutnya sebelum kenal dunia ni, mengaji hal ni dulu. Dengar saya sebut lain pula. Kita mengaji apa? Mengaji akademik dulu. Habis mengaji kerja macam mana? Ilmu akademik dia tak kena gaya, satu pun tak pakai. Bahasa Inggeris tak pakai, bahasa Melayu tak pakai, karangan tak pakai, soalan kefahaman tak pakai, matematik tak pakai. Matematik semua tak jepun ya, tekan tak pakai pun, congak apa tak ada pasal. Sepe kita duk hafal dulu pun tak ada pakai sikit pun. Congak RM2.5 campur RM2.8, RM2.3 macam mana? Orang duk kedai lagi lah, duk tekan tu error tu. Dia semak kali pun kita tekan lagi 3-4 kali duk ini tak okey lah. Ilmu matematik kita jadi berlalu macam ayak tu. Geografi, sains, fizik, kimia, biologi, habis semua bahalu tu. Hak kena pakai hari ni okey. Macam mana pun tak pakai langsung lah, boleh pakai. Belajar betul nanti semua ilmu tu tauhid merentasi semua ilmu tu. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris pun jadi ikut tauhid. Bahasa Melayu pun jadi tauhid. Geografi pun jadi tauhid. Sains pun jadi tauhid. Inilah kata tauhid kena merentasi kurikulum. Bohpi bahasa itu. Saya belajar tak mana bahasa merentasi ni. Belajar perguruan dulu kan. Kena ada bahasa Malaysia merentasi kurikulum. Ni tauhid merentasi kurikulum. Kurikulum apa? Semua kurikulum hayat kita. Kau jadi engineer tauhid, jadi saintis tauhid, doktor tauhid, menteri tauhid. Apa saja kedudukan, tauhid merentasi semua. Kalau nisbah pelajaran kurikulum tauhid merentasi. Ngaji pun dengan tauhid, ngapal pun tauhid, bodoh pun tauhid. Ya. Petani pun tauhid, menteri pun tauhid, semua tauhid. Guru pun tauhid, sakit pun tauhid, sihat pun tauhid, senang pun tauhid, kaya pun tauhid, semua tauhid. Berpunya pun tauhid, tak ada punya apa-apa pun tauhid. Mana boleh tak tauhid? Pasal ni jangan lupa dalam hidup selagi ada akal. Bahasa lain selagi ada akal, selagi ada nyawa. Kalau ada nyawa tak ada akal, tak ada taklif lah. Syarat taklif ni balik akal. Akal tak ada taklif. Itu jadi orang Tanjung tu ahli syurga. Kalau daripada kecil macam tu, macam orang Tanjung tu, ahli syurga awal ya. Dia tak ada masalah taklif apa. Yang kita ni pasal atas kita ada akal. Ada orang kata macam ni pula, tu beban lah kita ada kena mengaji. Dengar beban ni orang tak faham seronoknya hukum akal yang kita dapat. Akal yang kita dapat dengan kenal tu, kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah. Kita kenal siapa dia yang hakiki sepatutnya kita kenal. Dengan ada akal tu, kita akan seronok. Mujur Allah Ta'ala bagi akal, mujur bertemu dengan guru,
yang menyebabkan kita jadi berakai. Alhamdulillah. Kalau boleh mati kecil, tak nak mati kecil, tak seronok. Maksud apa? Mati tak ada akal. Walaupun masuk syurga. Masuk syurga dengan tak ada akal. Boleh faham saya apa? Masuk syurga tak ada akal, tak seronok. Masuk syurga dengan ada akal, seronok kali. Cuma nak masuk syurga tu kena ada akal. Itu bahasa dia sikit. Mudah tak nak bagi kita akal semua. Hanya akal yang boleh mengenai. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang dia tak faham jadi dia faham masuk syurga. Masuk syurga bukan nak menepikan syurga tu. Best lagi daripada syurga dapat pemilik syurga. Dapat creator of the heaven, pencipta syurga. Lepas tu kita mengaji tauhid ni untuk mencapai khalik makhluk. Nak kan talibul maula, cari kenal Allah Ta'ala. Bukan talibul dunia, bukan talib mahasiswa Allah, hatta bukan talibul uqbah. Syurga apa bukan cari kita. Cari syurga ni dia budak-budak belum balik. Ya. Tambah dapat pahala apa? 1 juta. Macam mana? Matematik pahala. Matematik pahala. Oh, ni sepanjang 27. 27 ada 10 orang kali 10. Oh, dalam masjid pula kali 10 lagi. Wah. Khusyuk sembahyang pula baca satu surah 10 lagi kali 10. Satu huruf tu 10 lagi. Wow. 10 lagi. Ni apa tadi? Matematik. Matematik pahala. Kita apa? Matematik kenal Allah Ta'ala. Susah ni. Apa matematik Allah Ta'ala? Bukan payah. Satu yang angkat lah. Tak payah banyak-banyak. Ini matematik pahala. Nak matematik kenal Allah Ta'ala. Apa dia? Satu yang angkat lah. Tauhid la ilaha illallah. Tauhid zat, tauhid sifat. Satu yang angkat dia satu lah. Kenal satu ni, yang lain kosong. Sedar saya guna bahasa kan. Jadi yang nak kenal apa? Bukan gaduh matematik pahala kira juta-juta bilion-bilion, tak payah. La ilaha illallah. Betul. Yang lain kosong. Siap. Tak kenal yang pahala tak apa. Tapi kenal Allah satu tu. Sikit bahasa-bahasa kita lah, membimbing bahasa-bahasa sikit kan. Pasal kadang-kadang bahasa ni dia kena tepat tu. Oh best. Bahasa ni kena tepat memang sedap. Tu ada banyak banyak bahasa-bahasa ulama kita sebut tu yang dia bagi pepatah macam ni. Yang kita bila tak faham pepatah tauhid, ulama-ulama kita punya pepatah, tu pi ambil orang putih tu. Berkatalah Albert Einstein. Lah pi ambil datang tu apa ada orang lain ya, hadis punya banyak, ulama kita punya pakar. Saya nak sebut ni, baru ni saya dah jumpa seorang guru lah. Dia pun balik Mesir apa, ada ijazah KPLI lah istilahnya kan. Dia cuma nak ambil perguruan, jadi dia kena pergi belajar kursus perguruan lah setahun. Jadi dalam perguruan tu dia sembah lah, saya pun ambil kursus perguruan. Ya saya tahu lah, dia sebut taksonomi belum lah, tak belum lah. Saya kata betul tak, ustaz belajar sama dengan saya. Duk belajar sama orang putih. Sagi dia sebut lah, dah belajar orang putih ujung tu apa dia? Mengikut kaedah Al-Ghazali. Oh, ujung dah. Orang kata apa? Pendapat terpinggir tu baru Al-Ghazali. Yang lain apa? Taksonomi belum. Ni aras kefahaman, pengetahuan. Ni boleh banding beza. Ada apa lagi? Tak tahu. Tak tahu. Boleh hidrolisis, sintesis. Bukan hidrolisis tu, bukan fotosintesis, bukan. Tapi ada istilah-istilah tu. Ni aras apa? Aras apa? Aras apa? Nak tahu aras apa? Bat tu apa ni? Aras tinggi tu apa? Aras rendah tu apa? Aras rendah ni aras kefahaman, aras hafalan, aras pengetahuan. Kalau aras boleh banding beza ni aras tinggi ni. Apa dia beza antara makhluk dengan Allah? Aras tinggi. Takat faham Allah ada tangan, itu aras tak faham, bukan fahaman, tak faham. Tu tak ada arah, bodoh tu, zero. Arah kefahaman ni subhanallah, mustahil ada juzuk anggota. Baru faham. Tu pun arah belum kefahaman, pengetahuan.
Belum boleh banding beza lagi, belum lagi. Apa beza? Panjang lagi nak sebut. Tapi nak cerita apa? Highlight dia semua nama orang putih. Belum apa-apa lah. Saya pun tak apa semua lah. Habis saya lagi, saya pun setahun kat lah belajar. Ambil diploma perguruan tu. Diploma ialah dulu. Habis silibus lebih kurang tu kan. Nak cerita apa? Nama orang putih tak ada. Hujung tu Al-Ghazali. Kerana tak ada nama orang Islam langsung. Semua nama orang putih. Orang Islam kita tak ada ajak pendidikan dengan nampak. Yang ni sebut kena tukar modul lah. Kena tukar modul sikit lah buat tu. Kalau saya tak pernah duduk tu, saya tak erti komplain. Saya pernah duduk tu, memang saya duduk tu pun Allah buat lah. Yang bila disebut kaedah Al-Ghazali macam ni muzakarah, orang hafal. Waktu bila praktikal, dia orang tak ngaji pondok kan. Dia orang tak tahu cara kita mengajar kat pondok, tok guru mengajar macam mana. Kita apply kan mengaji kat pondok tu, kat budak-budak sekolah yang ada pensyarah kita duduk belakang tu. Duk tengok macam mana kita mengajar. Mengajar kita ajak buat step pondok dengan soal, ada jawab, bagi soalan, tasrif ramai-ramai ikut. Mentor mentee. Memang dia ajar prinsip, tapi dia orang nak apply tak boleh. Kita bawa cara pondok lah. Tasrif, ikut saya. Ifin, ifila, ifulu, ifili, ifila, ifil dah. La tafil, la tafila, la tafilu, la tafili, la tafila, la tafilna. Saya urai, ini adalah prinsip macam ni. Cerita bentang apa-apa kita punya prinsip, kenapa. Dia bagi macam lagi masuk bilik. Dia tanya kita kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, kita cerita. Hebat ustaz punya teori Ustaz belajar mana? Saya ngaji pondok Pondok kada baru. Cuma kita tak tahulah cara dia punya hurai macam tu. Tapi bila kita cerita, dia pula nganggang sama kita. Oi, macam tu ya. Pondok dia memang dah macam ni ke? Macam ni pondok. Boleh tahu pondok je lah. Ngaji pondok je lah. Allah. Jadi fardu syahadah ni mengucap satu, lepas tu nak belajar ambil faham, ingat Allah Ta'ala sentiasa dalam hati, tasdik Allah Ta'ala. Senang disebut, susah nak amal. Apa dia? InsyaAllah kita belajar nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah kita untuk amal tu dapat tasdik sentiasa, always in our heart. Itulah kan, sentiasa di hati ya. Allah sentiasa di hati ya. Semua sebut Allah sentiasa di hati, kena mengaji macam mana nak Allah sentiasa di hati tu. InsyaAllah. Maka adalah mengatakan dua kalimah syahadah itu dengan lidah dan mengingatkan maknanya itu dalam hati itu pertama-tama fardu daripada segala fardu ain. Sebut di mulut la ilaha illallah, atas zikir pendek itu lah kan, asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat tu, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, mulut bersaksi, hadirkan di hati. Apa dia? Tauhid dengan Allah Ta'ala, zat, sifat, af'al, asal. Sekali lalu disebut Muhammadur Rasulullah, apa datang dari Rasulullah semua benar, perkataan, perbuatan, ahwal, ikrar, benar dia. Tasdik hati. Mesti awal-awal fardu ain, dahulu daripada segala ibadat, dan dahulu daripada fardu semayang 5 waktu, dan puasa bulan Ramadan, dan zakat, dan naik haji ke Baitullah. Awal-awal fardu. Tapi bila kita tak ikut tertib ni macam mana? Dah habis semua fardu dah, baru mengaji la ilaha illallah. Itu pun muncullah dan mengaji kan. Ni yang kata macam mana nak terbalik balik, nak lawan arus ni susah. Satu tutup guru kita dikekalkan pengajian pondok ni. Itu yang pondok ni nak mengaji ni siapa? Orang tua-tua nak mengaji memang kena mengaji kan. Bukan halang pula. Tapi yang nak kena mengaji ni siapa? Orang yang baru nak celik mata ni, orang muda ni. Dia malah kena mengaji, dan dia mengaji dia faham ni, dia akan bangun dengan ilmu dia mengaji ni untuk dia bangun dengan
negeri dah. Inilah pelapis yang kita nak bina. Tapi berapa orang ni? Cabaran banyaknya. Ni kira betul lah, ada orang muda lagi, ada orang muda lagi, ada orang muda lagi, ada orang muda lagi. Orang muda lagi lah. Saya tu. Kena dia. Muda lagi lah, muda lagi. Alhamdulillah. Memang nak cari orang muda-muda orang ni. Orang tua macam mana? Ada yang duk mengandung saya, ustaz, saya ni saya faham ustaz kata apa, tapi main otak dah tua ni, pelupa ustaz. Macam mana pun saya, kalau yang memang saya boleh sembang, saya kata ni, saya nak sebut macam ni, pakcik tua tu pelupa tu tak, mengiktiraf pelupa dan rasa berhajat pada Allah Ta'ala. Itulah tauhid. Duk rasa kami anak muda, duk muda ni duk rasa boleh, tu lupa dengan Allah Ta'ala. Macam tu ke? Macam tu. Tauhid ni kena semua benda. Taklah bila tua tak dapat tauhid. Gunakan tua tu untuk dapat tauhid. Hak muda gunakan muda untuk dapat tauhid. Ni kuat ni. La haula wala quwata illa billah. Allah bagi kuat. Tak ada daya upaya melainkan Allah bagi. Macam Khabib tu lah kan, lawan bofi lah kan. Dah nama Khabib tu kita guna barrel Khabib tu. Bukan. Tak. Dia berlatihnya beruang. Mana tak handai. Suk bagi kau mula belagak kami apa gitu kau tahu. Saya nak cerita apa ni? Macam mana? Allah. Cuma kalau dia boleh bercakap kan, tambah pula dia boleh tunjuk syariat yang original, yang betul-betul macam mana, insya-Allah. Satu sudut pun ada benda yang kita boleh banggakan, dia dah tunjukkan sesuatu kan. Tapi nak kata perfectly tu ada juga lah lagi kan. Tapi sesuatu dah ada lah. Kita kata itu macam tu. Ya Rasulullah tunjuk ni, sahabat tunjuk ni macam mana? Kalau yang tu kita faham betul-betul macam mana? Ya Allah. Kita tak tengok zat dia macam apa. Kita dengar cerita daripada mereka pun. Ya Allah. Biasanya. Yang tu yang asal nak sebut, gunakan apa yang ada tu untuk jadi momentum Allah Ta'ala tu, yang bila kita belajar kita akan faham, tahu cara macam mana nak tauhid. Tentu orang muda lain. Saya pernah muda dulu. Saya cerita lah kan. Saya bukan tua jadi muda. Pernah muda dulu. Ni kau tua ni. Tua. Ni separuh ni. Separuh ni lah. 50 lebih lah ni. Apa ni cerita ni. Saya pernah rasa muda dulu kan. Kalau daurah ni pun orang kata ustaz boleh ngajak sampai live 4 kali 5 kali. Itu live. Hang tak tahu yang aku tak live, my whole life hang tak tahu. Zaman muda saya dulu macam mana? Lain. Cuma bila muda ni kita duk rasa kat kita tak dapat tauhid juga walaupun boleh mengaji. Tauhid tu macam mana? Buat sungguh-sungguh ni. La haula wala quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Ni semua limpah kurnia Allah Taala bagi. Semua ni lihat berluar ni. InsyaAllah ashkur. Kufur tak punya, ashkur. Apa arif kena Allah Taala bagi. Syukur je dah. Mengiktiraf Allah bagi, gunakan tempat yang disuruh. Kalau ni tua je dah. Tua ni tak lagak tu mengaku lah. Ya Allah, ya qawi, ana ta'if, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hak tua pun kena kata macam tu, muda pun kena cakap macam tu. InsyaAllah kita jumpa pelajaran dia tu. Nak kata apa? Nak kata kena belajar tauhid. Jadi asal dia sebut, nak kata selagi ada akal lah tu, untuk nak ingat di hati ni. Jadi pertama-tama fardu ain nak kena mengaji sebelum daripada bab lain. Yang ni yang dia cakap betul. Jaga ada puak-puak makrifat cerita macam lain pula. Apa? Pertama-tama segala-galanya kan. Pula tu kata apa? Selagi hang tak kenal Allah Ta'ala, tak wajib sembahyang. Sembahyang pun sia-sia lah. Tak betul. Yang sembahyang dah boleh buat, muncul alhamdulillah. Upgrade kan sembahyang tu, macam mana nak kualiti kan dia. Bukan bila sembahyang jadi sia-sia macam mana? Tak payah sembahyang, makrifat dah. Tak betul. Jagalah tu. Tu tipu daya juga. Tipu daya juga.
Tak payahlah belajar kena Allah Ta'ala, jadi sesat pula lagi. Baik kita sembahyang ya, batin tak kena Allah Ta'ala, sembahyang juga pun tak boleh juga. Fasik nama dia. Pasal apa? Fasik apa? Silap akidah tak betul. Tak kenal siapa yang hang sembah. Allahu Akbar. Untuk kata jalan nak pergi ke Allah Ta'ala ni, masya-Allah, di tangan dia besar. Tangan dia besar. Baik. Jadi asal dia sebut situlah, bila bincang bab fardu ni, fardu besar sekali, wajib atas kita apa dia? Mengucap dah boleh alhamdulillah, untuk apa? Nak hadir di hati sentiasa. Sentiasa hari. Bahasa dia tu. Sentiasa, setiap masa dan hari-hari. Bahkan istilahnya dia bukan, kalau bahasa orang putih sikit, dia bukan sometime, part time, more time, no, full time, all the time, insyaAllah. Untuk macam mana nak dapat? Minta satu hal, kena belajar kaifiat. Sebelum belajar kaifiat, belajar dulu ilmu apa untuk support. Nanti yang kita bicara semua sudut, bahasa, makna, lafaz, rukun, syarat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk faham ni. Peluang pula ada, PKP apa sebab ni, manfaatkan sedapat mungkin lah. Mudah-mudahan, insyaAllah. Khasnya manfaat untuk saya sendiri dan juga semua khidmat kita yang boleh ambil faham ni. Allah Ta'ala minta dia lapangan dada dan hati sanubari kita boleh terima, boleh hadam pelajaran ni, supaya benar-benar dapat tauhidkan dia. Amin. Rabbal alamin. Itu dululah. Dan lagi syarat pada mengesahkan segala ibadat, dan jikalau belum lagi situ dulu lah. Tak pergi baca tu dia lanjut tak habis kat situ dulu. Ke haji ke Baitullah dan lagi okay. Ayat tu kalau ikut tak habis. Jadi mesti kena berlapas di mulut, mesti kenal Allah Ta'ala hadir di hati ni. Awal-awal benda wajib yang kita nak kena buat. InsyaAllah mudah-mudahan dimudahkan tu. Sambung nanti InsyaAllah. Kalau ikut janji kita ni lepas Zuhur InsyaAllah. Ada soalan? Macam mana? Kalau ternafi rukun tu ya, bila kata rukun, tak ada rukun satu, tak ada Muhammad Rasulullah tadi, aqwal, af'al, ahwal, dia punya ikrar ni nah. Lingkup. Zat sifat okey, af'al kata tak ada. Habis. Af'al mengaku tapi zat faham salah. Tak faham zat tu apa, tak faham sifat Allah Ta'ala tu apa. Dia kata tangan ni sifat Allah Ta'ala. Pasal dia rukun. Jadi mana isbat yang tak betul, zat sifat af'al masalah. Tak isbat Rasulullah masalah. Jadi atas cara dia rukun, walaupun satu daripada 4 rosak. Bahkan kita belajar ni kalau dengan detail dia, pasal dia simpulan akidah kan, banyak item-item dia. Atau kata bab zat, apa item dalam bab zat, nak faham. Bab sifat, apa item dalam bab sifat. Af'al, macam mana item bab af'al. Syarah sikit tadi panjang. Asar, apa item yang ada dalam bab asar. Muhammad Rasulullah, apa item-item dia. Memang ada istilah topik and subtopik. Main topik ada, subtopik dia lagi. Satu je tak betul. Walaupun dah Islam. Alhamdulillah. Jadi istilahnya tak sempurna rukun. Tak sempurna syahadah, tak sempurna rukun. Tak sempurna rukun, rukun tak ada. Ya, bab iman memang rukun dengan makna rukun. Alhamdulillah. Satu wajib tu besar sangat fardu ain dia. Lebih besar daripada cari makan lagi. Itu yang kalau kita sini tak boleh cari makan, pergi pindah tempat lain cari makan kan. Saya nak sebut prinsip dia lah. Sepatutnya macam mana? Sini tak boleh mengaji, sana boleh mengaji, kena pindah pergi duduk sana pergi mengaji. Sepatutnya itulah utama sekali. Ini tak boleh mengaji, pergi sana pergi mengaji. Boleh mengaji tu tak apalah, sambil-sambil tu cari makan, tapi besar mengaji. Tok guru ni tak ada, mati macam mana? Pergi cari pula mana tok guru yang boleh sambung mengaji. Oh sini ada, aku tinggal mengaji.
Makan bukan kerja cari makan, pergi mengaji dulu. Kita lah ni terbalik. Di sini kita cari makan, kita cari makan sini. Mengaji tak ada, kenapa? Mengaji boleh cari makan. Elok-elok mengaji di sini kena pindah tempat lain. Tak ada mengaji macam mana? Yang penting boleh cari makan. Itu masalah. Jadi nak sebut fardu ain besar kita bukan cari makan, cari mengaji. Hidupkan hati atau besar, satu yang kekal abadi. Jasad hancur. Sekali lalu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.